Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh titik tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Buletin Temeluh rangkuman 26 November yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temeluh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam sempena memuliakan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-257 di Istana Negara pada 24 November lalu. Keberangkatan tiba Seri Paduka diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut berangkat Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nur Rashikin. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah dan Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra turut berangkat ke majlis santapan itu. Kerajaan Persekutuan bersetuju memberikan papasan kepada Pahang berikutan komitmen negeri itu mengekalkan hutan simpan dengan jumlah tertinggi di semenanjung Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pihaknya akan mencari formula terbaik bagi menilai jumlah pampasan tersebut. Menurutnya, jumlah yang bersesuaian difikirkan supaya kerajaan negeri mendapat manfaat dan dalam masa sama tidak membebankan kerajaan persekutuan. Kata beliau lagi, di Semenanjung, Pahang adalah negeri tertinggi yang mengekalkan hutan simpan lebih 57% dan pengorbanan itu kita tidak lupakan. Beliau turut menambah mengenai pengorbanan kerajaan Pahang untuk mengekalkan hutan simpan, sebenarnya kerajaan persekutuan telah bersetuju untuk memberikan papasan kepada Pahang dan mana-mana negeri yang mengekalkan hutan simpan mereka. Beliau berkata sedemikian dalam ucapannya pada pelancaran program pemerkasaan pendigitalan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS Kebangsaan 2021 di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera di sini pada Ahad lalu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdiwa Ismail melahirkan rasa syukur dan penghargaan serta berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman pampasan kepada negeri Pahang kerana mempunyai peratusan hutan simpan tertinggi di Semenanjung Malaysia. Komitmen kerajaan negeri Pahang dalam mengekalkan 57% khazanah alam ini sudah tentu menyebabkan implikasi kewangan yang tinggi kerana ia memberikan kesan kepada pengeluaran hasil hutan dan pelbagai aktiviti ekonomi yang melibatkan penggunaan tanah. Namun begitu, sedar akan kepentingan jangka masa panjang pengekalan hutan simpan di Malaysia, kerajaan negeri Pahang akan terus berusaha memelihara hutan di negeri ini untuk manfaat generasi yang akan datang. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Safsuddin berkata, kerajaan negeri menyambut baik keputusan kerajaan pusat yang bersetuju memberikan pampasan kepada Pahang serta negeri-negeri lain atas komitmen mengekalkan hutan simpan setelah cadangan itu dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Warosdi Wan Ismail. Kemenangan Barisan Nasional BN pada Pilihan Negeri PRN Melaka pada Sabtu yang lalu membuktikan bahawa rakyat negara ini khususnya di Melaka mahukan kestabilan politik agar pimpinan kerajaan yang dibentuk akan membawa kemajuan dan pembangunan jitu di negeri itu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdiwa Ismail berkata mandat yang diberikan itu merupakan tanggungjawab yang amat besar kepada para pemimpin yang telah dipilih untuk terus memulihkan negeri itu. Menurutnya, kemenangan itu juga adalah pencetus kepada kemakmuran yang akan dinikmati seluruh rakyat di negeri Melaka. Terima kasih kepada seluruh rakyat Melaka yang telah memberi mandat dan kepercayaan kepada Barisan Nasional dalam PRN ini. Sekalom penghargaan dan setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada pemimpin, calon dan jentera pilihan raya yang telah bertungkus lumus siang dan malam demi memenangi hati rakyat untuk memilih BN, katanya melalui kenyataan di dalam Facebooknya pada hari Ahad yang lalu. Warosdi berkata dengan kembalinya BN menerajui kerajaan, semoga Melaka akan terus maju dan cemerlang. Mandat Kerajaan Negeri Melaka menjadi milik BN setelah disahkan memperoleh majoriti apabila memenangi 21 daripada 28 kerusi yang dipertandingkan dalam PRN Melaka pada Sabtu yang lalu. Kerajaan Pahang telah bersiap sedia menghadapi banjir menjelang musim tengkujuh dengan menyelenggara semua parit dan longkang.
Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, kerajaan telah mengeluarkan arahan kepada agensi berkaitan seperti pihak berkuasa tempatan PBT, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Jabatan Kejeraya JKR. Menurut beliau, kerja pembersihan itu perlu dilakukan bagi menangani masalah banjir kilat ketika berdepan monsun timur laut. Beliau turut berkata kerajaan negeri menerusi beberapa agensi telah bersiap siaga menghadapi banjir. Jelasnya, beberapa kenderaan penyelamat seperti bot amphibian dan lain-lain kenderaan penyelamat turut disediakan bagi memastikan mangsa dapat dipindahkan dengan segera. Beliau turut menasihati orang ramai supaya menjaga keselamatan keluarga agar tidak bermain atau mandi di kawasan yang berisiko. Musim tengkujuh yang berlaku setiap hujung tahun pada setiap tahun pasti memeritkan. Apatah lagi banjir yang melanda pasti akan memberikan kesan terhadap alam sekitar serta kerosakan kepada harta benda. Prihatin terhadap keadaan ini, Adun Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin telah menyampaikan sumbangan bantuan banjir Kerajaan Negeri Pahang NADBA bagi dua dun iaitu Dun Lancang dan Dun Mentakap. Penyampaian bantuan Dun Lancang yang telah berlangsung pada 22 November lalu di Dewan Seri Lancang dihadiri penduduk-penduduk yang terkesan akibat banjir di mana program tersebut merupakan edisi kedua yang melibatkan 3 sesi penyampaian. Selain itu, Dun Mentakap turut menerima bantuan banjir ini yang dihadiri 300 penerima bagi membantu meringankan beban yang dihadapi oleh mereka yang terkesan. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar turut berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh semua penerima selain sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan yang dipikul oleh mereka yang terkesan. Selain itu, Yang Hormat Datuk Rizal Hazimin bin Ramli merupakan Ketua Penerangan UMNO Temerloh mewakili Datuk Seri Syakar turut menyampaikan bantuan kepada penerima-penerima yang terkesan akibat banjir di Majlis Penyerahan Wang Ihsan Sumbangan Kerajaan Negeri (NADMA) kepada Ketua Isi Rumah Banjir Pahang 2021. Setibanya beliau di sana, beliau bertemu dengan murid istimewa yang merupakan adik-beradik kembar 3 yang sedang menunggu ketibaan penjaga mereka yang merupakan anak kepada pasangan Encik Adenan dan Puan Nuraini. Beliau mendoakan anak-anak ini mendapat pendidikan terbaik dan berjaya di masa hadapan, dilindungi sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Seorang lelaki yang tersangkut di atas pokok kekabu di Kampung Teluk Sentang, Temerloh berjaya diselamatkan anggota bomba dan penyelamat. Lelaki berkenaan difahamkan tidak dapat turun kerana sakit pinggang ketika melakukan aktiviti menebang. Ketua Balai Bomba Bukit Angin, Muhammad Firdaus Mahayudin berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 10 pagi Rabu yang lalu. Seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin dan Temerloh bersama jentera FRT dan ambulan bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, pihaknya mendapati lelaki berusia 41 tahun itu berada di atas pokok dengan ketinggian 5 meter. Lelaki tersebut berjaya dibawa turun oleh anggota bomba pada pukul 11 pagi dengan menggunakan tangga. Mangsa dikatakan mengambil upah melakukan kerja memotong dahan pokok kekabu dan mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk rawatan lanjut. Orang ramai khususnya di daerah Temerloh yang masih mempunyai tunggakan saman anda boleh mendapatkan pengurangan saman trafik Polis Diraja Malaysia PDRM sebanyak 50% dengan pembayaran di kaunter trafik IPD Temerloh dan semua kaunter trafik kontijen Pahang. Pelbagai jenis saman layak mendapatkan diskaun yang ditawarkan seperti saman tidak patuhi lampu merah 2021, saman lorong kecemasan 2021, saman potong secara berbahaya 2021, saman potong di garisan berkembar 2021, saman kemalangan 2021, saman dalam perbicaraan, saman tidak boleh kompaun, saman berkaitan lori dan saman berkaitan exhaust. Kaunter saman trafik IPD Temerloh dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4 petang waktu pejabat sepanjang tempoh pengurangan saman ini. Orang ramai dinasihatkan agar mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita beralih ke berita politik. Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berasa hairan dengan tindakan pemimpin kanan DAP Lim Kit Siang yang menulis mengenai dirinya hampir setiap hari sejak parti itu kalah teruk pada pilihan raya negeri Melaka. Sehari selepas Pakatan Harapan dan DAP kalah pada 21 November, Kit Siang menerbitkan artikel bertajuk Is Malacca Election the Stepping Stone for Najib to Become the 10th Prime Minister of Malaysia?
Pada 22 November, dia menerbitkan artikel dalam bahasa Inggeris mempersoalkan kurniaan tanah dan rumah kepada Najib sebagai bekas Perdana Menteri dan mengaitkannya dengan 1MDB. Semalam, Kit Siang menerbitkan artikel bertajuk Kesan Terburuk daripada PRM Melaka adalah Najib mungkin akan menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kita beralih ke berita sukan. Menjelang tarikh tutup pertandingan Datuk Seri Shaka E-Sport Championship League pada 30 November ini, ayuh kita sama-sama gegar kedinginan dan ketenangan daerah Temeloh dengan menyertai pertandingan ini. Kami di Temeloh TV ingin menjemput anda yang berusia 17 hingga 40 tahun yang tinggal di Temeloh serta merupakan pengundi di dalam daerah Temeloh dijemput untuk menyertai Liga E-Sport yang dibawakan khas untuk anda untuk mempamerkan bakat terpendam anda semua di samping berpeluang memenangi hadiah wang tunai yang disediakan. Pertandingan ini menawarkan hadiah untuk 10 pemenang berpasukan di peringkat DUN. Semua pemenang pilihan di setiap peringkat DUN pula akan dibawa secara automatik untuk berentak pula di peringkat Parlimen Temeloh dengan hadiah wang tunai yang lebih menarik lagi dan dinobatkan sebagai juara e-sport Parlimen Temeloh. Tempat adalah terhad, jangan tunggu lama-lama. Tarikh tutup adalah pada 30 November 2021 tetapi jika penyertaan telah mencukupi maka pendaftaran akan ditutup lebih awal. Yuran penyertaan setiap tim adalah sebanyak RM15 sahaja. Siapa cepat, dia dapat. Untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai kejohanan ini, boleh hubungi. Sekiranya anda di kawasan Lancang, anda boleh hubungi Cik Nurul Aslina di talian 011-1784-5494. Bagi kawasan Mentakab, Encik Zaki 011-1026-0109 dan di Kuala Semantan anda boleh hubungi Faibo 011-3231-1966. Setiap borang yang siap diisi perlu dihantar ke alamat yang dinyatakan di dalam borang beserta salinan kad pengenalannya. Datuk Seri Shaka E-Sport Championship League ini dibawakan khas kepada anda oleh Pejabat Ado Lancang bersama E-Sport Pahang. Sekian daripada saya Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temeloh di Facebook Temeloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temeloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.